Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang sangat diminta, yang sangat diharapkan, yang menjadi impian kepada orang yang dah mati, fa asaddaqa, mereka minta supaya Tuhan delaykan ajal itu supaya mereka boleh untuk memberi sedekah. Dalam banyak-banyak amalan yang Nabi boleh sebut, dalam banyak-banyak ibadat yang Nabi boleh habaq, Nabi kata apa? Ittaqun nar. Hampa kena takut dengan neraka. Hampa kena selamatkan diri hampa daripada neraka. Hampa kena halang neraka daripada sambar hampa. Dengan apa? Bisyikit tamrah. Dengan sedekah. Amalan yang paling besar, sedekah. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Suratul Munafiqun, ayat yang ke-10. Tuan-tuan duk baca kan? Orang yang mati ni, bila dia nak balik ke dunia, dia nak buat apa? Agak-agak tuan-tuan lah, kalaulah tuan-tuan diberikan peluang dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak ibadat yang disyariatkan, yang disuruh, hanya ada satu saja yang orang mati minta. Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Quran kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Hampa pi bagilah sebahagian daripada apa yang Tuhan bagi pada hampa. Ni Quran habaq awal ni. Quran kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Perkataan yang Allah guna min, maknanya dia tak suruh bagi semua. Min ni maksud apa? Untuk menunjukkan sebahagian daripada harta hampa tu, hampa pi bagi. Dan Allah telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya sebelum bila Tuhan kata pi bagi, bila las, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Di antara jarum iblis ni, apa dia? Iblis bila dia masuk pada manusia, antara jarum yang dia campakkan dalam diri kita ni, panjangnya angan-angan. Pasal itu dalam satu hadis Nabi biasa lukis kotak. Nabi buat raja lukis. Kau orang kata lah ni panjang-panjang sangat, tulis, boleh tolong lukis. Nabi lukis dah. Nabi lukis satu kotak segi 4 tu. Lepas tu Nabi garis. Banyak garis tu yang terkeluar daripada dalam kotak, dia terkeluar pergi luar kotak. Dalam dia terkeluar, Nabi garis. Nabi kata yang apa, yang border ni ajal. Yang garis banyak tu angan-angan. Yang satu line tu ajal. Satu garisan tu ajal. Yang banyak garis tu angan-angan. Maksudnya apa? Manusia ni tabiatnya angan-angan dia banyak. Sebab itu Nabi kata sebelum sampai untuk dia capai, dia penuhi angan-angan itu, yang sampai dulu apa? Ajal dia tu dulu. Nabi kata oleh kerana garis tu banyak, tengok garis tu dia kena apa? Sebelum sampai kepada hujung garis tu, dia dah tempuh mati tu dulu. Pasal tu ada peribahasa Arab, at-ta'jil lissu zaman. Tangguh ini lissu, pencuri kepada masa. Sikap bertangguh ralik ni lissu zaman, dia pencuri kepada masa. Kita duk tangguh-tangguh, dia curi, cerah, mati, tak dan. Quran kata min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hampa kena sedekah sebelum sampai kepada hampa mati. Sebab apa? Kerana Quran sebut di hujung tu, Quran kata
bila sampai ajal muhtadir, bila dia nazak, bila dah terbuka hijab dia, bila dia dah nampak di hadapan dia itu kematian, masa tu laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, akhartani, aku minta delay, tangguh sikit. Tahu mana kata minta sikitnya? Ajalin qarib. Dia tak guna ba'id, dia guna qarib. Dia kata minta sat dia. Soalan yang ditimbulkan di kalangan ahli tafsir apabila tadabbur ayat ini, kenapa depa minta hidup? Depa minta untuk apa? Forward untuk apa? Depa nak bangkit, nak pergi mana? Ada benda lagi yang depa tak makan, ada benda lagi yang depa tak pi, ada benda lagi yang depa tak buat. No. Fa asaddaqa. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang sangat diminta, yang sangat diharapkan, yang menjadi impian kepada orang yang dah mati, fa asaddaqa. Mereka minta supaya Tuhan delaykan ajal itu supaya mereka boleh untuk memberi sedekah. Tapi Quran kata tak boleh. Nampak tak besar sedekah? Saya sebut pasal sedekah tu, pasal hadis tu kata, bila dia tengok belah kanan dia tak lepas, dia tengok belah kiri dia sangkut, dia tengok depan neraka, tiba-tiba Nabi sebut satu jalan keluar. Nabi sebut satu jalan yang boleh selamatkan dia, satu jalan yang boleh keluarkan dia daripada neraka tu, bisyikit tamrah, sedekah. Maknanya siapa-siapa yang ada sedekah ketika itu, dia selamat. Kita sambung sikit tuan. Kita sambung. Kemudian Quran kata dalam hadis, sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas aw qala yuhkama bainan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata kullu mri'in, setiap manusia apabila dia berdiri di hari kiamat di padang mahsyar esok, fi dhilli sadaqatihi, dia berada di bawah dhil, naungan sedekah dia. Di hari kiamat esok, antara yang menjadi payung, pelindung yang menaungi kita apa dia? Sadaqatihi, sedekah dia. Tajuk kita ni bukan tajuk sedekah, tapi hadis tu dia sebut perkataan bisyikit tamrah tu, dengan sebelah tamar tu. Dia kata hampa tak ada apa nak bagi pun, kerak tamar tu bagi sebelah, boleh selamat daripada neraka. Nabi hadis sebut, hadis Ahmad ni sebut apa? Fi dhil sadaqah, dia duduk bawah sedekah dia sampai bila? Hatta yufsala bainan nas, sampailah manusia itu selesai diadili oleh Allah. Maksudnya kita akan dilindungi, dipelihara, diteduhkan diri kita ini daripada panas matahari yang orang tenggelam sebahagiannya di bawah payung sedekah. Hatta yusala bainan nas atau qal hatta yuhkam, sampai Tuhan jatuh putih hukum, habis semua masuk. Hadirin mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi kata inna sadaqata sir, sesungguhnya sedekah yang hampa pi bagi sir, dalam keadaan tersembunyi, tutfi'u ghadab, dia memadamkan kemarahan Tuhan ke atas hampa. Hadis Tabarani. Siapa yang nak memadamkan kemurkaan Tuhan pada dia, dia pergi sedekah sir dalam keadaan orang tak tahu. Kesemua hadis ni menunjukkan kelebihan sedekah. Dan yang paling besar sekali, sedekah menyelamatkan kita daripada neraka.
Sebahagian riwayat ada satu laki-laki yang dia tak pernah buat apa-apa amalan. Bila dia tengok belah kiri tak ada amalan, dia tengok belah kanan tak ada amalan. Satu yang amalan dia, iaitu bila orang berhutang dengan dia, dia pemudahkan orang bayar. Dia masuk syurga di atas sedekah tu.